Okey, kita mulakan dengan doa lah. Kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Moga-moga apa yang saya kongsikan dapat manfaat untuk semua. Okey. Okey. Sebentar ya, saya cuba share screen untuk keluarkan saya punya apa slide. Okey, boleh nampak ni ke? Canva. Saya admitkan kawan-kawan awak. Semua boleh nampak Canva ke? Boleh nampak? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Kurang besar. Okey. Besar sangat pula. Okey, ini topik kita hari ini. Penilaian dan penaksiran. Saya admitkan kawan-kawan ni sekali. Okey. Penilaian dan penaksiran, mungkin semua dah belajar kan topik ni. Penilaian maksudnya kita buat pemerhatian, kita kumpul maklumat tentang kanak-kanak tu, lepas tu kita rekodkan. Penaksiran pula kita tafsirkanlah apa yang kita rekodkan tu. Yang tu dah belajar kan? Okey, boleh saya teruskan? Sebab kita nak buat ni penilaian sesama kawan. Saya nak minta semua buka video. Okey, saya unshare ni dulu, stop share ni dulu. Semua buka video. Semua buka video, ada sedikit tugasan kita nak buat. Kalau cepat buka video, cepat kita siap. Ke semua dekat rumah tak di dalam apparel yang formal. Siapa yang okey, kalau appearance okey, pakai siapa yang nak pakai tudung, ambil tudung. Kalau tak dapat semua pun siapa yang dapat je lah. Siapa yang ada je buka video. Kita nak buat aktiviti supaya you all faham. Okay, sila buka video. Farid yang lelaki ni tak payah pakai tudung kan? Dah boleh buka dah video. Malu semuanya. Minta on camera semua. Minta on camera. Mohon untuk sama-sama. Kita buat pendek saja sesi ni. Yang risau Okey. Okey, dah ada beberapa orang yang on video. Terima kasih banyak. Okey, yang ada ni anda diberi masa selama 3 minit. 3 minit lama sangatlah, 2 minit. Pilih seorang kawan yang buka video. Lihat tingkah laku dia, apa dia buat, apa semua. Nanti yang ada di sini saya sebutlah, terus siap-siap. Farah Wardina,
Ayuni, Syam, Izati dan Huda. Nanti tolong bentangkan apa yang anda nampak kawan yang awak pilih tu buat apa. Ramai sangat, minta maaf. Saya kena kurangkan pembentangan. Izati dan Farah. Izati dan Farah buat pemerhatian kepada kawan yang buka video selama 2 minit. Boleh dengar suara saya ke? Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh. Izati dan Farah. Terus yang lain tutup ni. buka on video. Sekejap je. 2 minit je. Kita mula daripada sekarang ya. Izati dan Farah. Pilih seorang. Nanti bentangkan apa yang mereka buat. Tak payah sebut nama. Kita cerita apa yang dia buat. Okay, sekarang 2.48. 2.50 kita stop Izati dengan Farah. Okay, semua terus tak bergerak ni. Okay. Ramai yang tutup balik ni. Tak apa tak apa. Kita cuma buat seringkasnya. Sekadar nak memahami apa itu penilaian. Okay, lagi 1 minit Okay, alright. Boleh saya panggil Izati dulu? Tak apa Farah. Kita dengar Izati sahaja ya. Farah kata dia tak dengar arahan sebab tersekat-sekat. Mungkin line saya tak okey. Okey, saya spotlightkan Izati. Izati bentangkan apa yang kamu nampak, individu yang kamu perhatikan tu buat apa dalam masa 2 minit. Unmute dulu Izati dengar tak? Hilang terus Izatinya. Tak berapa lancar Okey. Izati boleh ke bentangkan? Tak boleh ke? Okey, tak apalah. Tak apa sebab saya tak nak nanti kelas kita drag. Jadi lebih kurangnya bila kita perhatikan, kita akan cakap dia gosok hidung. Apa lagi? Selalunya apa yang kita cakap? Cuba tambah. Kalau nampak kat skrin ni lah, apa yang kita akan tambah? Taruh muka. Betul-betulkan tudung. Betulkan tudung. Kan? Senyum-senyum. Senyum sendiri, tengok skrin. Itu Taruh muka, dia. taruh muka. Apa? Pegang-pegang muka. Okey, betul. Macam itulah kita buat penilaian di taska. Macam itulah kita buat penilaian di taska. Kita akan buat pemerhatian secara formal kita tak sama macam kita buat pemerhatian. Penilaian ni ada dua, terbahagi kepada dua. Sama ada secara formal atau tidak formal. Bila kita di dalam kehidupan sehari pun kita nilaikan orang kan.
Kita cakap, cantik lah dia, handsome lah dia, itu kita nilai lah. Kalau di taska, kita buat secara formal, maksudnya bersistematik dan ada instrumen, ada kaedah, ada teknik tertentu. Okay? Alright. Saya terus lagi. Sorry sebab terpos-pos sebab ni masukkan, admitkan kawan. Kalau next time, be on time. Jadi, this meeting now has unlimited minute. Oh, okay. Okay, saya terus kepada pertanyaan ni. Pernah jalankan penilaian ke atas kanak-kanak tak? Pernah tak ada aktiviti ni? Pernah. Oh, pernah. Kat mana? Buat dekat mana? Dekat taska. Oh, ya ke? Okey, kalau dah ada pengalaman senanglah. Okey. Tips yang saya boleh sharekan untuk menilai, guna lebih daripada satu instrumen atau rekod. Nanti kita tengok apa instrumen yang saya gunakan kat taska saya lah. Saya tak boleh cover banyak-banyak. Sebab apa saya tak guna banyak sangat instrumen, tapi saya pastikan lebih daripada satu instrumen. Lebih daripada satu instrumen sebab bila kita nilaikan dengan instrumen yang ini, finding dia mungkin kanak-kanak tu tak begitu tunjukkan yang dia tu boleh. Bila kita ikut kaedah lain, rupa-rupanya dia boleh. Sebab itulah kita sebaiknya guna lebih daripada satu instrumen atau rekod. Kaedah dengan teknik pun sama. Ada macam-macam kaedah dan teknik, kita boleh gabungkan. Pilih 3 perkara ni, instrumen, kaedah, teknik sesuai dengan objektif. Ada objektif nak suruh dia nak suruh dia nak test hafalan dia, contohnya huruf hijaiyah. Jadi teknik yang kita gunakan bukan teknik pemerhatian, kita akan guna teknik bertanya. Itu contoh dia. Yang ketiga, niatkan penilaian ini dibuat untuk tujuan kebaikan. Apa tujuan yang baik kita buat penilaian ni? Apa tujuan yang baik? Cuba bagi. Untuk memerhatikan perkara yang kanak-kanak tak boleh lakukan. Itu betul. Kalau kita nak cakap dari sudut positifnya, dapat untuk perhatikan apa yang kanak-kanak tidak dapat lakukan. Menilai ni, apa yang kita rekodkan, semua perkara yang dia dah dapat tahu. Itu satu lagi yang kena ingat. Bila kita menilai, terutama bila kita buat penilaian yang bercerita punya. Contohnya, Hakim masih belum dapat mengingat huruf A. Hakim masih belum boleh mengingat warna kuning. Ayat tu sebenarnya tak sepatutnya ada di dalam laporan kita. Apa yang kita perlu tulis adalah Hakim sudah mengenal warna biru. Contoh macam tu. Hakim sudah mengenal huruf B. Kita kena cerita apa yang dia dah capai. Yang seterusnya penilaian ni kan kita gunakan untuk macam minggu lepas saya ada share tentang rancangan aktiviti perkembangan kanak-kanak. Objektif tu ditentukan berdasarkan tahap pencapaian kanak-kanak tu. Kat sinilah tahap pencapaiannya kita lihat pada penilaian yang lepas. Sebab kita nak buat aktiviti, kita kena ikut keupayaan kanak-kanak tu. Contohnya dia dah boleh lompat, macam yang lepas tu saya bagi contoh tolak bola menggunakan straw, bola kertas, bukan bola besar tau, bola kertas. Jadinya dia punya penilaian yang lepas ni dia dah tunjukkan Hakim dah boleh tolak dah straw ke hadapan, ke belakang. Jadi aktiviti seterusnya bolehlah dibuat untuk Hakim menolak bola kertas ke hadapan. Mula-mula kita ajar dia tolak aja straw ke hadapan ke belakang tanpa ada objek.
Aktiviti yang baru ni kita berdasarkan penilaian tu kita kata okey kita nak biar hakim ada progres, kita tambahkan bola pula untuk ditolak. Okey. Proses penilaian ni yang tadi kan kita dah sebutkan, kumpul data dari pemerhatian, ada dua, dari pemerhatian dan juga bertanya kanak-kanak tu. Ada dua cara kumpul data dekat Taska, dekat Tadika. Kemudian kita rekodkan. Ni ada beberapa jenis rekod lah. Termasuklah kita buatkan dia dalam bentuk scrapbook. Nanti saya tunjukkan. Ini saya share apa yang saya praktiskan di Taska saya. Dan seterusnya, ini penaksiran. Kita analisis dan kita bincanglah apa kita nak buat selepas kita nampak progres dia tahap tu. Kalau dia tak ada progres, maka tindakannya adalah bimbingan. Kalau ada dikesan perkembangan yang tidak sesuai dengan tahap umur, mungkin dia perlu dihantar kepada terapi. Macam itulah. Ini semua pentaksiran. Okey, ada soalan tak setakat ini? Tak ada ya? Okey, ini faham Dah belajar kan? Instrumen dan strategi penilaian. Okey, ini jenis rekod. Yang saya gunalah, yang utamanya ada 3 perkara. Tiga rekod, 3 instrumen. Yang pertama buku log, kedua senarai semak, ketiga rekod anekdot. Okey, saya tunjuk contoh Ini buku log Taska saya. Ini dia punya kulit. Okey, boleh tak saya stop share sebab saya nak tunjuk isi dalam dia Mana dia buku log. Alamak, tak ada pula tak buka lagi. Okey, di sini. Okey. Ini buku log. Isi dalam dia, nampak tak? Nampak. Okay. Alright. Ini muka surat pertama lah. Dia orang kata kata-kata manis. Dekat depan muka surat tu kita explain lah apa yang kita cuba, kita bersandarkan apa. Bersandarkan falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah kurikulum pemataian negara, dan juga ini misi Taska saya. Okey. Yang ini muka surat kedua, profil. Muka surat kedua, muka surat ketiga, semua perlu diisi oleh ibu bapa. Hari pertama saya dia anak Bistari. Kita nak sangat gambar dia first day dia sampai. First day dia masuk Taska. Lepas tu cap tangan, ini cikgu akan buat. Ini cap kaki cikgu akan buat. Kemudian ini info tentang gigi kan. Info sajalah. Then nanti pendidik akan letakkan, kalau dia masuk tu kat 6 bulan, jadi akan ditanda dekat 6 bulan lah. Berapa tinggi dia, berapa berat dia. Ini sebenarnya yang ini kita dah tukar. Kita ikut yang macam klinik komuniti sediakan untuk ibu-ibu yang ini kan, ibu-ibu mengandung tu.
Warna biru untuk lelaki, warna pink untuk perempuan. Jadi buku log ni kita tambah satu helai carta tinggi, sebab kat dalam carta tinggi KKM tu dia dah siap yang mana obese, yang mana underweight kan. Jadi senang nak check sama ada berat anak dia okey ke tidak. Barulah mula muka surat yang hari-hari kita kena isi. Yang ini muka surat ibu bapa kena isi. Yang di sini guru kena isi, pendidik kena isi. Okey, cuba kita go through sebab kita cerita pasal penilaian kan. Jadi kita kena tengoklah teliti sikit. Tiba jam berapa? Kadang ada yang sampai pukul 10 tengah hari. Sebab apa penting info ni? Ia akan mempengaruhi emosi kanak-kanak tu. Kadang-kadang kanak-kanak tu walaupun usia dia 2 tahun, bila dia datang awal dengan dia datang lambat, emosi dia berbeza. Dia rasa macam malu tau. Kadang-kadang tu dia menangis. Macam seolah-olah terseksa kat taska tu. Sebenarnya dia tak suka datang lambat. Kemudian dihantar oleh siapa? Anak tidur nyenyak ke semalam atau tidak? Yang tu penting. Jadi misal kata dia tidurlah sepanjang hari, jadi kita tahulah anak tak nyenyak semalam. Anak sudah mandi ke belum? Itu sangat penting. Dia mula daripada umur 2 tahun ni lah. Dia dah mula pandai tahu bezakan diri dia dengan kawan-kawan. Bila dia belum mandi, pergi sekolah, pergi taska, tengok kawan-kawan semua dah siap dah. Katalah dia datang pukul 10 pagi tak mandi lagi. Kawan-kawan dekat taska pukul 8.30 dah breakfast dah. For sure dah mandi, dah siap, dah cantik, dah comel dah. Dia tengok diri dia walaupun mak dia dah ganti diaper ke apa ke kan. Dia tahu dia malu, dia tak cantik. Dia rasa macam tak best dia tak ready untuk pergi ke crowd. Jadi mulalah dia meragam, dia tantrum. Sebab tu memang kita perlu, macam saya, 2 tahun ni memang dah wajib datang kena mandi. Kalau lepas daripada waktu breakfast, mesti dah breakfast. Macam cerewet, tapi sebenarnya kita tahu sebab apa kita bertindak macam itu. Itulah pentafsiran daripada penilaian yang kita buat sebelum-sebelum tu. Okey? Laju sangat ke? Tak. Boleh ikut Okay, lepas tu kita nak tahu anak sudah minum susu ke belum? Sebab tempoh gap minum susu, kita kena mahir bab ni. Sebagai pengasuh pendidik, kita kena mahir. Gap susu untuk baby antara 2 jam hingga 3 jam. Kalau untuk kanak-kanak yang lebih besar, disebabkan dia ada solid food, gap dia adalah 5 jam ke 6 jam. Jadi kalau misal kata dia dah minum dah dalam kereta, katalah baby, sampai sekolah tu lepas minum dalam setengah jam, baru lepas habis minum. Kita punya jadual dekat taska ni, sama time dengan dia sampai katalah pukul 8 kena minum susu, padahal dia baru lepas minum susu dalam kereta pukul 7.30. Kita pun tak tengok buku log ni, kita bagi juga minum. Itu yang jadi muntah sebab susu tu yang kat dalam tu tengah proses berasid-asid, masuk yang baru dia berlanggar lah. Sebab tu lah muntah berketul-ketul. Kalau tak sempat lagi berketul-ketul, dia muntah cair lah, tapi masam dah. Jadi itu sebabnya kita perlu tahu. Okey, yang ini anak sihat ke tidak, bahan-bahan yang dibawa, barang-barang yang dibawa. Yang ini mesti ada, waktu datang ada tanda apa-apa tak. Jadi kita kena check terus. Kalau mak dia nak cepat pergi kerja, kita tak apa, mak dia boleh terus pergi kerja.
Tapi kalau ada tanda lebam, tanda ulcer, kita kena terus call dan minta ambil balik. Kalau contohnya sekarang COVID ni kan, kita punya simptom sesama sesak nafas, betul tak? Katalah kanak-kanak tu dihantar waktu pas kat tangan kita tu tak adalah dia sesak nafas, tiba-tiba lepas setengah jam sesak nafas. Jadi kita kenalah call terus mak ayah dia. Okey, yang sebelah sini. Sebelah sini ni nampak ke terlindung dengan apa-apa? Boleh nampak? Nampak. Okey, jadual harian. Saya pernah sebelum saya jadi owner, jadi pengusaha, saya bekerja di taska tempat lain tau. Selama berapa tahun? Jadi cikgu tadika 2 tahun, jadi cikgu pendidik taska 1 tahun. 3 tahun lah lebih kurang. Jadi saya tahulah ke lintang pukang kan nak buat kerja menjaga baby ni. Sebab itulah saya cuba mudahkan pendidik saya supaya dia senang buat catatan. Contohnya macam ni. Susu pagi berapa aun? Baki ni penting tau. Sebab kadang kita prepare selalu dia minum memang 5 aun kalau anak, kalau baby 5 bulan. Dia minum 5 aun. Tiba-tiba hari ni dia setiap kali dia minum ada baki. Maknanya adalah benda yang tak okey tau. Itu cara-cara kita mentaksir apa rekod yang kita dapat tu. Makan, dia makan apa? Mandi. Tukar diaper ada ke tidak semua ni. Buang air besar. Ni sangat penting. Doktor suka sangat bab ni. Emosi dia macam mana? Stabil tak stabil? Kalau tak stabil, uraikan. Dia tidur 3 kali sehari untuk baby lah ni. Ini buku baby kan tadi? Kan saya dah tunjuk ini buku baby. Kalau buku toddler dengan buku kanak-kanak 3 hingga 4 tahun dia lain. Dia tak adalah benda-benda yang macam baby ni. Kalau kanak-kanak 2 tahun ke atas, tidur ni 1 kali je, tengah hari je. Jadi dia tulislah nyenyak ke, tak nyenyak ke. Okey, lagi bawah ni. Oh, semua sama je. Okey. Baru saya teringat. Ini baby. Baby, dia ada satu ruang untuk tulis. Dekat sini, ini yang kopi yang belum saya update. Dekat bawah ni pendidik perlu buat 15 minit aktiviti simulasi. Ada perkembangan deria, emosi, bahasa, pemikiran logik tu, awal matematik dia tak ada. Dan dia ada creativity pun dia tak ada. Satu lagi physical. 4 perkembangan untuk baby, dia kena buat aktiviti. Semua tu sebenarnya telah disediakan, planning-planningnya semua dah disediakan, cuma pendidik perlu pastikan apa aktiviti yang sesuai, betul-betul sesuai untuk tahap perkembangan kanak-kanak tersebut. Okey, itu buku log. Saya nak tunjuk pula, cuba tengok sini tadi. Okey, kan tadi ni jenis rekod, yang kedua senarai semak. Okey, senarai semak. Okay, satu lagi lah saya nak tunjuk. Okey, ini scrapbook. Ini lebih kepada kanak-kanak 2 tahun ke atas. 2 tahun hingga 4 tahun. Saya namakan buku ni My Learning Journey. Dalam buku log tadi, kalau untuk baby memang bahagian untuk buat aktiviti tu kecil aja kan. Tetapi kalau dalam buku log kanak-kanak yang lebih besar, aktiviti dia, ruang untuk buat aktiviti tu, table dia lagi besar. Jadi dia, kejap line tak stable. Okey, dengar tak?
Dengar ke? Dengar. Okey. Boy. Okey, terima kasih. Kena respon sebab kita online kita tak tahu awak dengar ke tidak. Nanti saya macam kereta api je gerak. Saya tutup video sebab line tak berapa stabil. Okey. So sekarang ni yang ni saya nak bagi tahu dia adalah lanjutan daripada buku log. Cuba bayangkan bila kanak-kanak tu baru saja sampai, bila datang kita ada buat saringan kesihatan, lepas tu dia makan, kemudian dia buat aktiviti. Jadi aktiviti inilah yang kita banyak buat penilaian dan pentaksiran. So contohnya aktiviti dia macam ni kat gambar ni, nampak tak? Dia ini berkaitan dengan transportation lah ni, pengangkutan. Dia tengah dia color kereta api tu kan, train tu kan. Yang kamu nampak kertas-kertas ni adalah sama macam buku log. Apakah dari aktiviti ni, apa yang kita lihat daripada 3 sudut. Yang pertama, dia punya akronim dia ASK, AS. A, attitude, S, skill, K, knowledge. Jadi dalam kertas ni dia ada 4 bahagian ni. Ini bahagian pertama ni dia explain aktiviti. Bahagian kedua ni saya letakkan pengetahuan dulu. Saya buat bahasa Melayu. Sebab pendidik saya ramai yang lebih mudah berbahasa Melayu. Jadi saya letak sini pengetahuan, kemahiran, sikap. Dari satu aktiviti ni kita lihat kepada 3 perkara. Ini saya namakan scrapbook ni, kita namakan My Learning Journey. Lepas tu bertema. Jadi contohnya bulan tu bulan 7. Kita buat transportation. Saya pun tanyalah dengan pendidik saya panggil teacher kan. Teacher dah buat My Learning Journey ke? Apa tema untuk minggu ni? Dia pun bagi tahu transportation. Lepas tu saya tengoklah cara saya memantau kerja pendidik saya. Saya lihat pada My Learning Journey lah. Apa yang dia dah ajar kanak-kanak, anak-anak di bawah didikan dia tu. Dari sini. Ini salah satu rekod berterusan dari buku log tadi. Buku log tu tadi dia ada, dalam buku log tu ada juga bahagian yang menulis aktiviti dan apa pencapaian kanak-kanak tu. Okey. Okey ke tak ni? Saya nak share video lah. Saya nak share video. Ni sekejap kadang tak berapa nak reti juga ni. Okey. Alhamdulillah jumpa. Okey, nampak tak? Nampak tak? Okey, kita tengok ini Ini cikgu saya tunjuk macam mana dia buat My Learning Journey scrapbook tu. Okay. Okay, itu dia sharing dari video tadi. Yang itu daripada rekod yang pertama, buku log saja, baru buku log kita ni. Sekejap, mana dia? Okey. Yang kedua senarai semak kan tadi kan? Senarai semak.
dia dalam bentuk, siapa pernah guna senarai semak masa penilaian, masa menilai kanak-kanak dekat taska tu? Siapa pernah guna? Ataupun apakah apa rekod yang kamu gunakan untuk menilai kanak-kanak? Ada tak yang boleh jawab? Guna buku log ke, guna senarai semak ke, atau buat rekod anekdot? Senarai semak tapi tak pernah buat kat tadika. Oh, okey. Yang pernah buat di tadika tadi, gunakan apa? Report card. Oh, untuk tadika ke? Untuk tadika? Taska. Taska, report card. Report card tu dalam tu ada apa? Ada senarai semak tak? Ataupun ada table menunjukkan dia dah pandai A, B, C, dah pandai 1, 2, 3. Ya, ada senarai semak puan. Ada senarai semak. Okey, saya share senarai semak yang saya gunakan boleh? Boleh. Ini senarai semak. Okey. 2 hingga 6 bulan. Kalau lihat ke atas ni, ada nama, ada tarikh lahir, ada guru yang melaporkan dengan tarikh laporan. Lepas tu saya buat chop tau. Saya tempah chop dekat kedai. Untuk baby kan, semua sama je star dia. Sebab benda menilai ni kadang sensitif untuk mak ayah. Jadi dia nanti tengok anak baby orang tu dapat 5 star, baby dia dapat 1 star je. Nanti dia boleh tanya tau sebenarnya. Kita cuba merekod apa yang anak dia telah berjaya kuasai kemahiran tu kan. Jadi saya buat chop macam ni. Yang ni I'm trying. Jadi tengok kepada perkataan. I'm good. Good ni maknanya dia dah boleh kuasai, dia dah berkembang dengan baik. I'm the best. Dia dah berkembang. Dia dah berkembang dengan cemerlang. Jadi tahap perkembangan bayi ni saya buat 1 minggu umur dia. Cuba tengok kat sini. Ini 2 bulan. Lepas tu perkembangan yang kita letakkan untuk bayi, deria. Deria ni sebenarnya dia berkait dengan kognitif jugalah. Bahasa dan komunikasi, motor kasar, sosial emosi dan motor halus. Ini 5 perkara. 5 perkara. Kalau ikut jadual kita semua kena tetapkan untuk pendidik kita supaya pendidik kita terbantu untuk merancang aktiviti. Maksudnya deria ni buat hari Isnin, bahasa buat hari Selasa dan seterusnya. Semuanya 15 minit je. Macam deria. Dia kena tengok penilaian kat sini. Penerangan dia kan terkejut, terjaga pada bunyi yang kuat. Maknanya aktiviti dia memang dia terpaksa jatuhkan cawan contohnya. Jangan waktu dia tidur. Waktu dia tengah tengok tempat lain, jatuhkan cawan, mestilah baby terkejut kan. Terkejut tu adalah perkembangan yang baik. Perkembangan yang baik. Cuma kita tak boleh jadikan dia sampai jadi trauma. Macam contohnya bunyi yang terlampau kuat lah. Contohnya tepuk kuat-kuat dekat tepi telinga dia. Tak boleh lah kan. Kita kena buat ikut logik kita. Dan kalau misal kata hari Selasa, menangis apabila lapar atau tidak selesa, ni sebenarnya tak payah buat aktiviti. Waktu baby dah nak dekat minum susu, kita tak payah bagi susu, terus kita tengok dia menangis tak bila time susu tu dah sampai. Kalau menangis tu maknanya dia dah I'm the best lah, kena bagi chop yang I'm the best. Itu cara dia boleh berkomunikasi. Nampak tak? Nampak tak kat situ senarai semak, macam mana guna senarai semak. Then ini 2 bulan 1 minggu. Kalau baby
2 bulan sampai 1 tahun memang saya buat 2 bulan 1 minggu, 2 bulan 2 minggu, 2 bulan 3 minggu sebab baby ni dalam masa 1 minggu tu memang dah besar dah dia punya perkembangan. Dia tak sama macam anak-anak yang lebih besar 3 tahun macam tu. Kalau kita tengok dalam masa seminggu tak ada perubahan sangat. Kalau baby ni memang cepat. Sebab tu saya buatkan 2 bulan 1 minggu, saya kena cari reference lah. Nak buat senarai semak ni, saya refer banyak buku. Saya refer di dalam negara dan luar negara, saya combinekan. Kena kerja lebih sikit lah. Kita dah ada knowledge, kita kena buat yang terbaik. Okay, 2 bulan 1 minggu, 2 bulan 2 minggu, sampailah berapa bulan? Berapa bulan? 6. Jadi boleh imagine tak? Kan banyak kan lah. Banyak lah dia punya ni kan. Ni lebih kurang 10 pages. Okay, yang ni jelas tak macam mana gunakan senarai semak? Jelas. Jelas. Okey, Alhamdulillah. Okey, yang ketiga, kita ada rekod anekdot. Saya share contoh rekod anekdot. Yang ini saya buat untuk kanak-kanak ni, saya merasakan dia ada ketidak, apa orang kata, Puan Zaleha, apa yang perkataan yang betul? Tak normal sikit lah. Tak normal sikit. Betul tak Puan Zaleha? Handicap ke untuk ni ke? Bukan, dia autism. Jadi Autistic. jadi saya nampak dia punya attitude, tingkah laku dia ada yang tak apa orang kata tak sesuai dengan tahap umur dia lah. Waktu ni kanak-kanak ni berusaha macam dia macam delay atau kelainan upaya kan. Betul. Yes, okay. Jadi saya buat report anekdot. Saya akan buat satu masa yang agak panjang lah. Sebenarnya saya buat sampai petang tau. Saya tengok one whole day dia seorang ni. Saya laporkan sebab bila saya bagi tahu dekat mak dia apa yang berlaku, saya dah bagi video, saya dah tunjukkan, mak ayah dia denial. Mak ayah dia tak nak terima sebab kanak-kanak ni pada umur 11 bulan dia dah kenal ABC secara random. Saya tunjuk B, dia boleh sebut B. Dia dengan sebut babynya. Kalau saya letakkan card randomly, saya tunjuk O, dia boleh tunjuk O. Dia memang kita terkejut lah, sangat-sangat orang kata genius kan. Tapi bila masuk 2 tahun, dia dah tak, dia masih berminat dekat benda yang memorize, tapi dia punya practical life very poor. Contohnya kat sini saya bagi tahulah, dia duduk waktu makan tau ni, waktu makan dia duduk kat pintu pejabat dan dapur. Saya tengok sikap dia yang tak boleh lepaskan cikgu dia. Ada seorang cikgu dia suka sangat, tapi kaedah dia sayang tu lainlah daripada kanak-kanak lain. Dia bila saya pegang tangan teacher Fiza tu, sayang teacher Fiza, bila saya cakap macam tu dia terus jerit. Itu style dia yang saya kata lain sikit kan. Jadi bila saya buat yang sama, cakap sayang teacher lain, dia tak menjerit pun. Okey, kemudian teacher Fiza ni yang dia sayang ni, riba kanak-kanak lain, dia menjerit. Itu cara dia. Dia dah 2 tahun. Okey, 2 tahun sepatutnya dia dah boleh sebut jangan, apa semua kan. Even dia nak menjerit pun mungkin dia boleh cakap jangan. Okey, lepas daripada saya buat anekdot ni, saya bagi dekat mak dia. Mak dia menangis-nangis, masih lagi tak nak terima, dia berhentikan anak dia.
Dia berhentikan anak dia tapi dia masih keep in touch dengan teacher Fiza ni. Kami dapat tahu dia masukkan ke kelas Al-Quran. Masa masuk kelas Al-Quran macam dia delay. Dia maksudnya dia tak masukkan terus lepas daripada berhenti tu. Dia jaga sendiri dulu. Bila dah berusia 4 tahun baru dia masukkan. Satu, dia dah dewasa, maksudnya budak tu dah besar. Lepas tu dia masuk environment yang lain daripada dia dari baby dengan kita, membuatkan dia berubah. Dia ikut cakap. Dia ikut cakap dan tak menjerit. Jadi mak dia rasa sangat kita ni salah lah. Dan sampailah bila dia selesa dekat kelas Al-Quran tu, dia balik semula. Jadi macam tu, barulah dia pergi klinik hospital dan didapati anak dia speech delay dan autistik, tapi dia punya IQ sangat tinggi lah. Bila diletakkan barang, dimasukkan satu bilik, bila dikeluarkan suruh susun balik, dia boleh susun balik. Macam jenis-jenis macam tu, dia very good in memorize. Okay ke? Boleh faham anekdot? Anekdot ni satu tingkah laku yang luar biasa yang kita tak pernah tengok. Okey, ada satu lagi lah. Satu lagi saya rasa saya nak share video. Mana dia? Yang ni kita kelakar lah sangat tengok. Sebab budak ni sangat pendiam. Jadi tiba-tiba bila dia buat macam ni kita terkejut lah. Mana? Oh, okey. Dah. Okey, boleh nampak tak? Okey, nampak. Nampak ni yang saya cakap. Okey, tengok yang budak lelaki ni budak lelaki tu ya. Okey, itu yang saya yang ni pun kita minta yang itu sebenarnya cawangan taska saya di Parit Raja. Siapa orang Parit Raja kat sini? Ada tak? Tak ada. Orang Johor ada tak? Tak ada juga. Okey, itu cawangan saya dekat Parit Raja. Jadi aktiviti dia orang macam tu lah. Makanan dia orang pun bila tea time pun tempe goreng, tahu goreng. Yang itu yang laju. Anak-anak dia. Okey, itu anekdot Jadi dah jelas tak buku log, senarai semak dengan rekod anekdot? Dah jelas ke belum? Jelas Puan. Okey, alright. Okey, kita terus kaedah. Kaedah ada dua. Satu pemerhatian. Satu lagi bertanya. Okey, kita tengok contoh video pemerhatian Okey.
Okey, nampak? Nampak tak? Nampak. 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 Apa dia tu? Apa dia tu? Itu kita benda macam ni pun kita agah pun kita boleh buat penilaian. Kita perhatikan, kita kumpul respon dia. Maksudnya dia boleh bagi respon kepada guru yang memberi agah dia tu kan. Okey, ni pula ini masih video yang sama ke dah bertukar? Tukar. Dah tukar. Alright, ini kita memang buat aktiviti nak lihat mata mengikut pergerakan objek. Jadi macam ni kanak-kanak tu kan dah ikut kan, perasan tak? Nampak tak? Mata dia ikut kan? Macam tu je aktiviti baby. Aktiviti baby ni kalau kita buat daripada kecil, perkara-perkara kemahiran-kemahiran yang dia perlu capai tu kita buat, bila dia dah besar, dia dah bersedia untuk kemahiran seterusnya. Okay, yang lain saya tengok pemerhatian lagi. Okay, pemerhatian. Okey. Pemerhatian ni dia terbahagi kepada dua tau. Satu, lihat pada aktiviti. Satu lagi, lihat kepada hasil kerja dia. Okey, ni. Apa dia sebut tu? Apa dia sebut? Dengar tak? Butterfly, butterfly, butterfly. Cuba dengar lagi sekali. Dengar ke? Sebenarnya yang dia nampak tu bukan butterfly tau. Tapi dia cakap butterfly. Jadi ini peluang untuk guru membetulkan lah nanti. Okay. Alright, jadi kita sambung lagi slide kita. Kalau bertanya, yang ni tadi pemerhatian. Pemerhatian, kita tengok tingkah laku semasa proses aktiviti tu berjalan. Kita tengok macam mana dia punya sikap dia. Sama ada boleh lihat daripada fizikal dia. Kalau misal kata aktiviti tu aktiviti terancang, macam rancangan aktiviti tu kan kita rancang fokus utama fizikal contohnya. Fine motor skill, motor halus. Jadi kita nampak dah dia boleh menggenggam, memegang krayon ni dengan tegap. Contohnya lah, ini anggaplah macam contengan krayon kan. Hasil kerja dia pun kita akan buat, kita rekodkan. Hasil kerja ni lah masuk kat dalam buku scrub tadi, My Learning Journey, seminggu-seminggu atau ikut tema. Kita masukkan. Jadi waktu kita nak berjumpa ada hari ibu bapa tu, kita keluarkan semua hasil kerja anak dia. Memang setakat ni ibu bapa di taskar saya memang menanti sangat. Kadang-kadang bila saya lambat bagi surat perjumpaan ibu bapa ni, laporan progres anak, laporan perkembangan anak, mereka tanya, bila Teacher Sharifah bila nak buat ni? Report card day, dia sebut report card day. Ini yang kita kumpul. Memang parent suka sangatlah, terutama parent yang anak yang 2 tahun ke bawah, 3 tahun ke bawah macam tu. Okey. Dan yang ini saya nak tunjukkan, kalau bertanya saya share video.
Kalau dia bertanya, maksudnya mengumpul data dengan kaedah bertanya. Okay, ini dia kaedah bertanya yang selalu teacher-teacher kita buat. Boleh dengar suara dia tak? Boleh dengar Tak suara keluar tak? lagi Puan. Ya? Puan tak buka lagi video tu. Oh, tak buka lagi. Sorry. Okay, nampak tak? Nampak. Okey. Okey, cuba lihat di sini. Ini sebenarnya majlis apa yang kita panggil? Bukan majlis khatam tapi kita panggil, ya Allah terlupa pula. Menyebutlah talaqi macam sebutan. Suara dengar tak? Dengar. Dengar. Ini namanya alif. Ini namanya good. Ini namanya alright. Good. Jim. Jim. Ini kanak-kanak 4 tahun Ini namanya. Ini namanya. Ini namanya. Zal. Ini namanya. Ini namanya. Zai. Okay, kita tengok anak yang perempuan pula Laju sikit. Lam alif. Alright, good. Sadaqallahul azim. Okey, macam itulah kaedah Huruf pemerhatian. hijayah dari anak-anak 4 tahun. Itu kaedah untuk ni bertanya. Kita menilai dengan cara bertanya. Okey. Dan seterusnya teknik merekod. Teknik merekod dia ada, yang saya gunakan adalah 4 cara. Berterusan. Berterusan tu tadi contohnya di dalam buku log dan juga macam anak 4 tahun kita dah sediakan worksheet. Itu juga rekod berterusan. Dan yang tadi saya tunjukkan My Learning Journey Scrapbook, itu pun berterusan. Maksudnya daripada awal tahun sampai hujung tahun kita rekod aja apa yang dia capai mengikut dia punya masa tu mengikut jadual harian kanak-kanak. Yang ikut skala ni yang macam senarai semak tadi. Senarai semak ikut skala. Yang mana cemerlang, yang mana yang masih lagi catching up, yang mana yang telah berkembang dengan baik. Yang laporan keseluruhan ni sebenarnya summary kepada senarai semak. Okey, saya tunjuk contoh satu laporan keseluruhan. Ini laporan keseluruhan. Okey. Ini laporan perkembangan anak bulan Oktober. 1 tahun saya buat 3 kali. Mac, Jun, Oktober.
Jadi kumpul, kita tak boleh buat ujung tahun aja, rugi tau. Satu, sebenarnya bila kita buat secara ada semester dia, kita akan nampak progres. Dan kita sebagai pendidik ni rasa puas tau, ada pencapaian dekat anak tu. Yang ini Oktober dah ujung lah. Ini Insyirah ni yang mengaji tadi. Dia memang sangat cerdik. Macam apa, kita ada ajar bahasa Arab juga, yang simple aja lah, macam nombor barang-barang kat dalam sekolah, macam tu je, haiwan. Dia hafal nombor semua dalam bahasa Arab, dia boleh ingat. Tapi tu waktu 4 tahun lah. Waktu dia 3 tahun, ini dia, kita dah buat dah senarai semak untuk 3 tahun yang chop-chop tu. Lepas daripada kita dah chop-chop tu, kita buat kesimpulan macam ini. Perkembangan fizikal dia terbagi kepada 3, motor kasar, motor halus, kemudian kita terangkan deria dia macam mana, sebab di dalam senarai semak, satu perkara yang perlu awak semua tahu, senarai semak dia tak detail tau. Dia cuma tunjukkan perkembangan yang umum. Contohnya melompat dengan satu kaki, contohnya kan. Di dalam laporan keseluruhan ni kita boleh cakap Insyirah sudah dapat melompat dengan satu kaki tanpa sokongan, dengan sendiri. Kat dalam senarai semak tak ada. Dekat dalam ni lah yang ibu bapa suka baca. Kat dalam senarai semak mereka macam rasa tak ada feel tau baca. Dia orang suka baca yang ni. Then kita buat perkembangan bahasa, sosio-emosi, intellectual, creativity. Ni kena ibu bapa sign dah baca tu sign. Okay, faham ke? Jangan keliru. Ada yang terkeliru tak apa-apa yang saya terangkan ni? Okay. Ada, faham. Okey, faham. Alhamdulillah. Okey, huraian naratif ni dalam laporan keseluruhan juga kita buat teknik huraian. Kat dalam anekdot pun kita guna teknik huraian. Itu dia teknik merekod. Itu yang saya boleh kongsikan. Okey. So, maknanya bila dah siap semua tu, barulah seronok kita bentangkan kepada ibu bapa waktu report card day. Siapa yang ada tadi dah berkongsi kan, pernah mengisi report card kanak-kanak, tentu dia fahamlah. Kalau tak bersedia, kita rasa macam kalau kita tak menilai, kita tak ada bukti yang kanak-kanak tu progres daripada mana sampai mana, dah takat mana. Mak ayah pun macam rasa macam tertanya-tanya. Walaupun dekat rumah dia dapat berjumpa anak dia dan nampak, tapi sebenarnya saya nak sebut pendetailan. Huraian terperinci daripada pendidik anak dia sangat-sangat bermakna untuk ibu bapa. Walaupun yang kita kongsikan tu benda yang negatif kadang-kadang. Dia kalau merajuk suka hentak kepala. Kita okey, di dalam yang tadi ni, sekejap saya ada tak kat dalam ni? Saya nak tunjukkan yang dalam laporan keseluruhan tu kita ada bagi cadangan tau. Insyirah ni mungkin kurang cadangan. Okey, macam gini. Antara perkembangan kreativiti dan estetika yang Insyirah perlu beri perhatian ialah dia perlu cuba untuk menghasilkan lukisan. Sebab penghasilan lukisan ni mendevelop keyakinan kanak-kanak dan peluahan emosi yang kadang-kadang dia, kanak-kanak kan kalau misal kata dia kena yang macam sexual abuse contohnya kan kita nak tahu dia tak pandai nak cakap, dia luahkan dengan
lukisan. Kita kena develop benda tu, biar dia luahkan apa dia fikir kepada bentuk lukisan. Nak suruh dia bercerita, tulis perkataan belum dapat lagi kan, 3 tahun kan. Kita kena ini ini pun semua. Setiap perkembangan ada syur daripada guru, terutama sekiranya kanak-kanak tu belum capai tahap yang dirasakan ideal, yang optimum. Okey. Alright, ada apa-apa yang nak ditanya? Sebab saya ada lagi satu benda yang saya rasa saya suka nak share. Yang ini. Ini saya bagi kepada mak ayah first day. First day dia hantar ke taskar saya, mereka kena tulis perkara ni. Bantu kami kenali anak tuan atau puan. Sila nyatakan tahap perkembangan rohani. Saya minta mak ayah cerita kat sini, buat satu karangan. Memang agak sukar sebab mereka hanya akan lebih seronok kalau kita tanya verbal. Kalau tulis ni susah sikit lah saya nak dapat feedback, nak dapat parent tu hantar balik kat saya. Tapi saya usahakan juga buat borang ni, dan saya mestikan juga ibu bapa menulis. Jadi sekurang-kurangnya sebab didikan, asuhan kanak-kanak ni kita kena buat secara kolaboratif, ibu bapa dan guru. Jadi kita tak boleh tinggalkan, maksudnya kita seorang je handle. Teacher je yang handle. Tak nak libatkan ibu bapa, tak boleh. Kita kena libatkan. Saya memang sangat libatkan ibu bapa, kanak-kanak di taskar saya dalam setiap perkembangan anak-anak mereka. Dan ada je nak share kan? Sebab ni kan peluang nak berjumpa dengan anda semua bakal-bakal bakal-bakal pemikir, pendidik awak kanak-kanak ni. Rugi kalau saya tak tunjuk. Okey. Alamak, tak ada pula. Oh, di sini. Saya rasa. Okey, betul. Ini, okey, ini kita nak buat pengesanan awal. Juga saya buat, ini pendidik yang buat. Pendidik yang buat, kadang-kadang memang kebanyakannya saya yang buat sendiri. First day, kanak-kanak tu sampai, kita tengok dia, ada tak ciri-ciri ni? Ciri-ciri ni menunjukkan kanak-kanak itu mempunyai masalah masalah perkembangan. Ada tak bayi tu longlai? Ada tak menangis tanpa henti, melengkungkan badannya ke belakang, tidak bertindak balas kepada bunyi? Semua-semua ni saya dapatkan daripada hospital. Betapa orang kata banyak kerja pengusaha ni tau. Kalau nak jadi pengusaha taskar, kita kena jadi bijak medical lah, kena jadi ala-ala doktor, ala-ala bomber, ala-ala macam-macam ala. Kita kena pandai cari maklumat. Kita tak boleh, kita tak nak sampai ada masalah kemudian hari. Jadi bila kita nampak ada beberapa tanda ni sampai 5 tahun tau, dia punya ni, saringan ni. Kalau ada je tanda-tanda macam ni, walaupun kita tidak pasti sebab kita bukannya doktor pakar, kita cakap, kita nampak dari pemerhatian, kita nampak ada tanda-tanda, ada tindak balas yang begini, minta ibu bapa tu segera rujuk kepada yang lebih pakar. Memang kadang parent dia agak sukar, tapi parent sekarang dah berbeza lah daripada dulu. Cara kita menyampaikan pun kena menjiwai lah juga, kena faham lah situasi ibu bapa yang dia dah tahu anak dia ada masalah. Tentulah sedih apa semua kan, tentulah marah, tentulah tak dapat nak terima kenyataan. Jadi kita nak menyampaikan tu mesti
dengan cara yang betul. Dah pukul 3.52. Saya nak ambil 1-2 lagi video boleh ke Puan Zaleha? Boleh Puan, boleh silakan. Okey, saya nak tunjuk pemerhatian berterusan daripada dekat mula-mula tengok Okey. Okey, ini video latihan untuk kita buat sukan. Kita buat senam aerobik untuk kanak-kanak 3 tahun ke atas. Yang ni anak-anak 3 tahun. Ni masih lagi dalam, nampak tak video? Nampak tak video? Nampak. Okey. Alright. Ada yang berjalan yang tak nak buat juga. Ini latihan pada hari sebenar dia, tapi mungkin bukan kanak-kanak yang sama lah. Ini hasil dia lah. Nampak tak video? Nampak Puan. Nampak. Okey. Dia daripada aktiviti melatih kanak-kanak ni, kita terus buat penilaian dari segi deria dia. Kalau kamu nampak tadi, dia dapat ikut pergerakan synchronize dengan muzik tu. Itu deria, bermaksud deria dia bagus. Then setiap rentak tu dia ikut step-step tu betul. Itu perkembangan awal matematik dan juga intelektual dia. Berkembang baik. And then dia boleh beratur dalam line. Tak ada berlari sana, tak ada berlari sini. Dia boleh follow. Itu semua sasia. Jadi macam itulah bila kita buat aktiviti, kita masih ada satu niat, kita masih setkan lah, kita dapat menilai. At any time kita boleh menilai. Cuma kita kena faham, kita nak menilai secara pemerhatian ataupun bertanya, and then strateginya, dia punya teknik tu nak skalakan ke ataupun nak berterusan ke, macam yang sukan tadi tu, apa yang sesuai kalau untuk sukan? Boleh jawab tak? Dia boleh dua berterusan sebab daripada mula. Kalau untuk sukan, contohnya kalau sukan tu bulan 8, kita dah mula latih dia daripada bulan 4. Maksudnya berterusan lah benda tu. Kita masukkan kat dalam buku log. Dan juga senarai semak. Senarai semak dari masa ke semasa dia dah develop dah dia punya perkembangan. Nampak tak? Nampak tak kat situ? Nampak. Okey, okey Farah. Okey, rasanya itu saja perkongsian saya. Boleh tanyalah kalau nak tanya, kalau ada soalan. Ni ramai-ramai ni kat dalam ni, 45 participant ni, 43. Ada yang nak bertanya? Saya nak tanya boleh? Oh, boleh. Kalau yang buku log tu,
lagi sesuai pakai untuk taska ke atau tadika? Dua-dua wajib ada. Kalau pegawai JKM datang, dia akan cari buku log. Dia akan cari buku log, dia akan cari lesson plan, RPA. Dua benda tu dia akan compare. Jadi misal kata aktiviti hari ini dalam RPA, cikgu kata nak main pasir. Dekat dalam buku log tu mesti ada main pasir, maksudnya apa yang dicapai, apa yang berlaku sepanjang main pasir tu. Okey, faham. Tadika pun Kasih. sama. Tadika lagilah perlu. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Kalau tak ada, saya serah semula kepada Puan Saleha. Tak ada. Okey. Okey, baik. Terima kasih Puan Sharifah di atas perkongsian untuk petang ni. Alhamdulillah banyak input yang Puan Sharifah kongsikan yang mana lebih orang kata pengalamannya tu dari segi penceritaannya, dari segi gambaran video-video tadi, jadi lebih hands on lah apa yang Puan Sharifah kongsikan hari ini. Dan sebelum ni kita hanya belajar teori saja kan, dalam kelas kita hanya cerita tak begitu orang kata lebih dekat dengan setting. Jadi hari ini Puan Sharifah betul-betul menceritakan melalui pengalaman beliau yang hampir 20 tahun mengendalikan taska dan juga pengalaman beliau sendiri dalam bidang asuhan kanak-kanak sehinggalah beliau dilantik menjadi pakar dalam bidang industri inilah. Okey, kalau ada soalan boleh kemukakan lagi, tapi masih ada soalan ke? Nak bertanya? Masih ada soalan ke anak-anak? Ada soalan ke? Tak ada Puan. Okey. Okay. Alright, so kalau tak ada, saya selaku pensyarah Fakulti Bahasa dan Pendidikan mengucapkan ribuan terima kasih di atas kesudian Puan Sharifah untuk bersama-sama dengan kita pada petang ni, dan saya harap ilmu yang dikongsikan ni dapat digunakan oleh anak-anak sekalian untuk anda gunakan dalam masa yang terdekat ni akan datang untuk semester depan untuk menjalani praktikal lah kan. Jadi saya harap ilmu yang dah ada tu jangan sia-siakan, mantapkan lagi, tambah lagi pengalaman dengan melalui proses praktikal pada masa semester akan datang. Jadi sekian slot kita pada hari ini. Sebelum bersurai kita sudahi dengan wal as dan juga tasbih kifarah. Okey. Amin. Okey, terima kasih Puan Zaliha dan semua. Jumpa lagi insya-Allah. Okey Puan. Banyak.